Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 12/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang kedua. Ayat yang kita akan baca ayat 230, 232 sampai 232, 3 ayat. Ayat ini sambungan kepada siri yang lepas, iaitulah kisah perceraian suami isteri kali yang ketiga. 2 kali tak insah lagi. Orang kata tak khabar lagi, 2 kali bala. Pak nyebui kali yang ketiga, habis tamat tempoh mencari as-sinul a'ma. Cari Cina buta dah dia. Kemudian ada suami yang jahat bermain-main dengan iddah. Dia main dengan iddah. Dia cerah, lepas tu dia tunggu dekat nak habis iddah pula, dia pergi sambung pula, renew. Boleh 2 kali, 9 bulan kawan itu menunggu nak bini lain, nak belaki lain. Zalim. Ayat yang ketiga, larangan para wali menyusahkan perkahwinan anak-anak jagaan dia. Adik yang nak bini, nak belaki, tok wali tak bagi. Ini kita, Allah Ta'ala tegur para wali, jangan menyusahkan perkahwinan. Mari pelajar, oleh kerana ayat ni panjang, kita baca satu-satu, satu ayat, kemudian kita pergi kepada ayat yang berikutnya biiznillahi azza wa jalla. Bagi pelajar yang ada pimpinan Jawi muka surat 72, kita baca ayat yang pertama dulu, ayat 230. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Sesudah diceraikan 2 kali, semalam baloh dah, rojok kali 2 kali, hari ni bui pula soal lagi. 3 kali dah dia. Jika diceraikan pula kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi bagi suaminya sesudah itu. Tak boleh lah, orang panggil putus pah, tak ada lagi tali penghubung. Boleh tak dia nak kahwin balik dengan suami dia yang asal? Boleh, sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Dia menikah dengan suami lain, nikah sungguh. Jangan nikah TST saja-saja yang main-main. Cari Cina buta. Orang Arab Nabi panggil at-taisul musta'ar, bapak kambing yang dipinjam. Jadi hak Nabi ni lembut sikit. Dia tak main dengan bangsa orang Melayu yang kacau orangnya. Dia kata taisul musta'ar, bapak kambing, kambing neruk yang disewa, yang dipinjam. Apa jadi dengan kambing neruk ni? Kita tengok dalam hadis nanti.
Maka dia kena nikah dengan suami lain. Setelah itu kalau ia diceraikan oleh suami baru itu dan habis iddahnya, maka mereka berdua, suami lama dan bekas isterinya, tidaklah berdosa untuk kembali berkahwin semula jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Mana lepas pada mereka tamat dah ni, isteri pun jumpa dengan suami baru, lepas tu tak lama suami baru tu cerai dia. Jangan paksa cerai. Ataupun iyalah, kemudian dia nak balik semula dua orang ni dengan syarat dia boleh ada keyakinan bahawa mereka ni boleh melaksanakan undang-undang peraturan nikah kahwin yang baik dalam kehidupan yang baru. Dan itulah aturan-aturan hukum Allah diterangkan kepada kaum yang mahu mengetahui dan memahaminya. Para jemaah sekalian, munasabatul ayat ini apa munasabah dengan ayat lepas? Dua kali cerai boleh rujuk lagi. Wal khul'u, dan juga khulu'. Dua kali cerai dan khulu', semua ini mesti sebelum terjadinya perceraian kali yang ketiga. Wa amma ba'daha fala yabqa syai'un min zalik. Kalau sudah cerai kali yang ketiga, patut bini nak khulu'. La, khulu' apa? Itu talak apa? Mu putus tali. Kata orang berkerak rotang, berpatah arang dah dengan suami yang pertama tu, tak payah khulu'-khulu'. Oh, dia kata kalau mu nak pisah dengan aku kena bayar. Hey, kita dah pisah lah bang. Sorry lah, awak boleh jalan lah. Maknanya tak ada lagi. Zakarallah hukman raj'ah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat lepas hukum macam mana cara nak rujuk. Ada orang tanya macam nak rujuk. Rujuk ni mudah ya. Suami dia pergi dekat isteri dia, "Dek, saya rujuk balik kepada perkahwinan kita." "Aku tak say," bini kata. "Say ke tak say, mu kena say." Maknanya isteri nak ke tak nak, kalau suami dia rujuk, habis jadi bini dia balik. Mari pula orang tua ni cakap rujuk pula, habis. Sebab tu dia boleh main dengan iddah, sebab dia boleh rujuk tanpa persetujuan isteri. Itu dia panggil rujuk bil qaul. Khilafnya rujuk dengan perbuatan. Rujuk dengan perbuatan khilaf ulama. Dia ni ialah muka bini dia lagi dalam iddah kan. Dia balik rumah tengok bini dia berjanguk. Bini pun sengaja lah janguk tu, nak suruh, nak menggoda suami ni. Teringat khawak lama, paknya jadi dua orang tu, berjimuk dua tu. Dia kira rujuk ke tidak? Sebahagian mazhab kata rujuk dah tu. Tak rujuk apa lagi, yang paling besar sekali, lebih pada kata. Ada seorang kata kena kata juga dengan mulut baru jadi. Khilaf lah dalam bab fiqh ni. Baik. Jadi selesai dah tentang rujuk dua kali ataupun khulu' sebelumnya terjadinya perceraian yang ketiga. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala jemput hukum orang yang diceraikan kali yang ketiga, seolah-olah ayat ini sebagai penutup kepada isu perceraian. Tengok ayat. Kita balik kepada ayat. Fa in talaqaha ay iza talaqa ar-rajulu imra'atahu talqatas salisah. Maknanya suami dia pergi cerai kali yang ketiga, maka putus, kata orang putus tali, berkerak, berpatah arang, tak boleh lagi dia nak rujuk balik. Tak boleh lagi nak rujuk balik makcik weh, cari pasal dia. Kecuali Allah nak denda dia. Isteri ni kena kahwin dengan laki-laki lain, nikah sungguh. Jangan nikah kata aku kahwinkanmu selama seminggu jadi kambing hitam ataupun jadi Cina buta kepada si perempuan ni untuk dia rujuk balik pada suami. Kalau sebut dalam akad, batal dia punya perkahwinan, tak sah. Itu masalah kita sekarang. Kena nikah sungguh dan kena berlaku persetubuhan di antara suami baru dengan isterinya itu.
Main gosok-gosok, no. Kena berlaku persetubuhan yang resmi sebagaimana suami isteri. Kemudian takdir Allah Ta'ala mereka berdua ni bercerai. Jangan paksa dia cerai, haram. Dia cerai sungguh, tak sesuai dua tu. Munggo bini duk ingat duk ingat ke driver lama. Cuma driver lama tu tolu, mulut lembek, suka bercerai. Lah ni menyesal. Jadi dia buat kerenah lah, buat perangai tak molek ke suami baru. Dosa lah dia nya. Cerahlah kahwin ni pun. Ataupun memang dah janji dah, tapi tidak ada akad, janji luar bahawa aku beri masa mu 3 hari je. Apa jadi? Jadi tak sah. Syarat nak sahnya dia kena menikah sungguh dan berlaku persetubuhan. Lepas pada tu kalau dia bercerai, baru dia boleh nikah semula dengan suami dia, akad nikah balik, bawa kompang semula, gedebung, selamat pengantin baru balik, barulah sah. Apa cerita dia? Di mana ke dalil kena ada berperhubungan? Tulis. Hadis ni Sayyidah Aisyah radhiyallahu meriwayatkan anna Rifa'ah al-Qurazi. Rifa'ah al-Qurazi menceraikan isterinya 3 kali. Fabatta talaqaha, dia panggil talaq bainunah al-kubra. Talaq bain. Bainunah kubra maknanya talak 3, putus, tak boleh nak rujuk. Orang Arab ni biasa, dia cerai lepas tu dia nikah lain, mudah bagi dia. Maka isteri dia kahwin dengan seorang yang bernama Abdul Rahman ibnu Zubair. Lepas dia kahwin berapa lama, dia mari duduk ngadu ke Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dia ni isteri Rifa'ah, tapi Rifa'ah cerai dia, tolak 3. Lepas dia kahwin dengan suami baru. Suami baru ni ada masalah. Masalahnya kata, wallahi ma ma'ahu ya Rasulullah illa mislu hadhil hudbah. Dia kata suami baru ni, Rasulullah, macam ujung kain ni yang lembek, tak gerak. Nyamuk macam kain buruk, dia tunjuk kain dia ni tak jadi apa. Sudahlah. Abu Bakar ada sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata, "Gua no din derek molek kecek. Tak berlapik-lapik ni maya akak tunjuk kain, akak ujung kain lembek gini ni." Ibnu Sa'id Ibnu Al-As duduk tepi pintu, nak tunggu giliran nak masuk jumpa Nabi. Fatafiqa Khalidun yunadi Abu Bakar. Jadi sahabat ni panggil Abu Bakar. Ya Abu Bakrin. Abu Bakar sebelah Nabi. Abu Bakar paling tengok. Lis, gap. Alah tasjur. Tegur kat budak perempuan tu. Mari bercakap direct depan Nabi ni, tunjuk ujung-ujung kain ni, gua nak cerita. Macam orang panggil malu lah. Nabi ni kan tak elok cakap depan dia benda-benda macam ni. Tapi Nabi nak tahu hukum kena direct. Tak boleh mari sini-sini. Kalau mai kata Rasulullah, saya tu kat rumah tu ada kain buruk je. Mana kita faham? Dah kain buruk, buang je lah. Dah, teruklah tu sampah, kain buruk buat apa? Dia kena mari cerita, baru tunjuk kain buruk tak bergerak. Kawan ni dia tegur, Sayyidina Abu Bakar pun tak pandai nak buat apa. Wa ma yazidu Rasulullah sallallahu tabassum. Nabi kita senyum je dengar apa ni pengaduan perempuan ni. Lepas dia cerita, Nabi tanya, la'allaki turidina an tarji'i ila Rifa'ah. Mu ni cara mu bercakap ni, mu nak balik semula ke Rifa'ah ni, suami pertama kamu. Suami yang kedua ni kain buruk. Hak tu baru cok cangkul. Nabi kata, la, tak boleh balik hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki. Tak boleh balik pada suami yang pertama kecuali suami yang pertama merasai kemanisan madu awak dan mu rasa madu dia. Maknanya berlaku persetubuhan yang betul-betul. Kalau zakat dia main tanya-tanya tak jadi. Payah kita pakai direct ikutlah. Hadis rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Jadi itu undang-undang. Nikah sungguh, berlaku persetubuhan,
barulah kalau berlaku perceraian baru boleh balik pada suami yang pertama. Kalau kata tak ada, dia tak buat apa-apa pun, lepas akad nikah tu tidur malam tu kelipah gitu je, hendak main gosok kain buruk, no, tidak sah. Sebab Allah Ta'ala nak denda perempuan ni, suami dia ni biasa suami dia cemburu, tengok bini dia tidur dengan orang lain. Tidur dengan orang lain apa, suami dia baru, awak cari pasal, barulah penyesalan tu kuat sangat. Kecuali suami hak tolol sangat, tak tahu apa, tak ada apa. Baiklah. Wa tilka hududullah, demikianlah batasan yang Allah Ta'ala meletakkan bahawa asyara ila anna min jumlati syara'ihi. Allah Ta'ala nyatakan bahawa ini undang-undang Allah. Mu jangan main-main. Kalau nak nikah, nikah sungguh. Kalau bercerai, bercerai baik-baik. Kalau nikah lain dengan suami lain, buat perhubungan yang betul-betul. Jangan duk main ikut sen. Ambillah. Itu dia panggil undang-undang syariat. Tapi ingat, kalau nak kahwin sungguh dengan suami baru, jangan kahwin upah. Kahwin upah ni berat dia panggil ni. Dia panggil berat kahwin upah ni sebab dia main dengan hukum Tuhan. Sebab tanda pelajar. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, la'anallahu al-muhallil wal muhallalah. Allah Ta'ala laknat kepada muhallil. Muhallil ni Cina buta. Laki-laki pak sanggup nak nikah dengan kawan ni untuk nak menghalalkan dia balik dengan suami dia asal. Dia panggil muhallil. Dan orang yang dinikahkan sebab dia semata-mata, dua-dua tu kena laknat kepada Allah Ta'ala. Itu berat dosa ni. Hadis ni dalam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi kita sebut dalam hadis, dia panggil dalam bahasa lain, dia panggil at-taisul musta'ar, tais al-musta'ar ataupun muhallil. Dalam riwayat Ibnu Majah, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala ala ukhbirukum bit-taisil musta'ar. Nabi tanya, mu nak kenal ke siapakah kambing tais, bapak kambing yang dipinjam? Qalu bala, nak kenal Rasulullah, bapak kambing apa ni? Qal huwa al-muhallil, iaitulah bapak jantan yang menjadi pak tangguh untuk menghalalkan isteri itu balik semula kepada suami dia yang pertama. Mana dia nikah, kemudian dia setubuh dua tu, kemudian dia cerai balik untuk kawan itu balik, maka orang itu dilaknat sebab dia nikah main-main. Maka Nabi kata nikah kambing musta'an tadi, la'anallahu al-muhallil, Allah Ta'ala laknat kepada muhallil wal muhallal lahu, dan orang yang dinikahkan semata-mata nak halalkan dia balik pada isteri dia, maka ini hukuman yang agak berat. Hadis ini rawahu Ibnu Majah wa bisanadin hasan. Baiklah, cerita muhallil tak muhallil ini saya tak panjangkan di sini. Tuan-tuan boleh rujuk di pejabat agama lah. Kita pun tak bercadang nak direct cerita ni panjang-panjang di sini. Baiklah, kita nak balik pada ayat yang kedua dalam tajuk ini. Itu dia panggil nikah Cina buta. Sah atau tak sah, panjang riwayat. Panjang riwayat, panjang hikayat. Nak tahu, pergi pejabat qadi, ditanya dia situ. Saya nak jadi Cina buta contohnya. Orang ni, kawan ni hijau. Dia nak jadi Cina buta kepada kawan ni. Sah atau sah? Macam mana prosedur? Awak tanya pejabat qadi ya. Kita sini tak ada Cina buta dah. Ayat 231. Maaf, kita baca ayat dulu. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا
واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, kemudian mereka hampir habis tempoh iddahnya, 3 bulan dah ni, maka bolehlah kamu pegang mereka, yang dirujuk dengan cara baik, atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Nak rujuk balik, rujuk sengoti. Nak lepas dengan cara baik. Assalamualaikum. Habis cerita. Dan janganlah kamu pegang mereka rujuk semula dengan maksud memberi mudarat, kerana kamu hendak melakukan kezaliman terhadap mereka. Dan sesiapa yang melakukan demikian, maka sesungguhnya dia menganiayai dirinya sendiri. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum Allah itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Jadi hukum Tuhannya, nak cerai sungguh, habis iddah putus, dia pergi main dengan iddah wanita tu. Dia tanda berapa hari lagi nak habis iddah, 5 hari lagi dia mari, dek apa khabar, sengih lama cik tu ingat kata lelaki dia mari nak baik, bahasa jenis bapak jahat ni, aku sambunglah cerai rujuk sekali lagi, selamat beriddah. Dia pun tak kereta pun pergi pasal perangai. Zalim. Tunggu nak habis 5 hari pula, mari pula buisa lagi 3 bulan kahwin tu tak berlaki. Zalim tak zalim? Zalim. Dia paling gantung tak bertali. Hak wa azlamu, lebih jahat lagi pada ni, digantung di mahkamah sampai 5-6 tahun, lagi dahsyat. Sebab itulah Allah Ta'ala tak benarkan perceraian ni lebih daripada 3 kali. Kalau tidaknya mai pak tua, kalau mai rujuk cerai, akhir kali mati dengan begitu ya. Ini jangan main. Allah Ta'ala larang jangan duk main-main dengan hukum Allah. Dan kenangkanlah nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kamu, iaitulah kitab Allah Al-Quran dan ilmu hikmah, iaitulah sunnah Nabi SAW, untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah sungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Tuhan tahu belaka, tak usahlah kita duduk main benda pelik-pelik. Baik para pelajar, kita masuk kepada huraian munasabatul ayah. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelum. Ayat ini datang setelah Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat lepas, fa in talaqaha, kalau kamu isteri itu dicerai tapi belum lagi 3 kali, mereka pun tengok nak baik semula, baiklah. Jadi ayat ini sekali lagi Allah Ta'ala sebut tentang peringatan supaya berhubunglah dengan isteri kamu dengan cara baik. Kalau bala berkelahi sungguh-sungguh, cerailah dengan cara yang baik. Ataupun nak berdamai, damai dengan cara baik, rujuk balik, berhubung balik semula, baliklah ke rumah isteri, duduk bersama dengan dia, jangan digantung tak bertali, jangan seksa wanita. Itu maksud ayat. Kemudian Allah kata, wa iza talaqtumun nisa fabalagna ajalahum. Apabila kamu dah cerai isteri, cukup dah masa dia, dengan cerai yang pertama, cerai yang kedua, faqarabna, hampir-hampir nak habis tempoh iddah, dekat nak tamat dah dia punya waktu, mana balik semula dengan cara baik, bawa mari saksi, jumpa dengan isteri saya, rujuk balik, alhamdulillah, baiklah, baliklah dengan baik, dengan cara yang baik. Hiduplah sebagai seorang manusia yang aman damai. Ataupun kalau dah rasa tak sesuai dah, kalau rujuk balik pun duk main Tom and Jerry ni, 2 ekor ni, tak jadi apa dah. Nah, kalau duk balah ya, jirai pun dengar, anak-anak pun serabut, berpisahlah dengan cara yang baik. Masing-masing bawa diri ke mana hala tuju, carilah jalan yang baik,
yang boleh membahagiakan awak hidup di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka ayat ini Allah Ta'ala bagi amaran, wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu. Mu jangan pergi rujuk balik nak beri mudarat kepada isteri, ataupun jangan buat benda-benda yang melampaui batasan hukum Allah Azza wa Jalla. Cukuplah Tuhan bagi 3 kali. Yang kau duk main-main dengan rujuk ni kenapa? Siapa dia buat juga, kena juga kepada perempuan, wa may yaf'al zalika faqad zalama nafsah. Siapa dia kena juga kepada orang perempuan ini, maka dia telah menzalimi diri sendiri. Dia buat dosa, dia buat maksiat, dia buat benda mungkar, dia mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Tuhan kata, mu jangan main-main dengan ayat-ayat Allah. Quran cakap macam ni, awak main-main ni. Jangan jadikan hukum Islam ini maudhi'us sukhriyah, tempat perli-perli, main-main, nganyi. Jangan. Jadi jangan duk ringan-ringankan dengan hukum Allah. Nak baik sungguh, nak cerai sungguh. Wazkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitab wal hikmati ya'izukum bih. Ingatlah kamu nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Yang pertama sekali nikmat Islam, nikmat iman, kemudian nikmat ada isteri. Sepatutnya isteri ni anak orang. Mugi minta dia dengan ayah dia dulu kat Allah, jebek mak dia teriak nak lepas anak ni. Ada kita kenal sahabat kita tu, orang pergi minta anak dia tu, teriak 3 hari 3 malam mak. Kata, kenapa awak menangis ya? Nak boleh menantu kan ni? Menantu pula bukannya hak kodi-kodi, budak jauh suak bakal menantu. Dia duk mikir nak berpisah dengan anak dia tu. Allahu akbar. Lebih-lebih lagi anak sulung dia tu, duk mikir nak pisah dengan anak tu, teriak tak ada makan dah. Sayangnya mak. Boleh ke suami buat main-main anak perempuan orang? Awak tak suka, hantar balik ke pak dia. Awak suka, jaga baik-baik, jangan main-main. Pasal itulah Tuhan kata, ingatlah nikmat Allah Ta'ala beri pada kamu. Nikmat apa? Nikmat dapat isteri ni nikmat. Berapa orang yang tak ada isteri, cari tak jumpa dah. Jadi tiba-tiba boleh isteri, boleh hak juruh-juruh lagu ni, awak main-mainkan dia pula. Nyanyi ke budak perempuan ni? Nyanyi ke tak nyanyi? Nyanyi. Jadi Allah ungkit, aku atur Quran, Nabi ajar sallallahu ajar sunnah dalam kehidupan. Kenapa kamu bermain-main? Allahul musta'an. Baik-baiklah tuan-tuan, jangan duk gora, jangan duk main-main. Sekali lagi Allah Ta'ala bagi peringatan, wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah bahawa Allah tahu segala apa yang kamu buat. Jadi ingat moleklah dalam bab wanita ni, bertakwa kepada Allah. Suami kena ingat tempoh perceraian, isteri kena ingat iddah dia. Jangan duk main-main. Waktu beci, tamat dah iddahnya, habis dah iddah. Bila saya mula, ada pula iddah. Dia panggil tala'ubul mar'ah, permainan wanita semata-mata nak balik pada suami, sanggup tipu iddah. Ini pun berat. Suami pula kerana tak mahu suami isteri dia menikah lain, dia main dengan iddah pula. Sambung. Dia nak suruh si laki-laki tu siabuk nikah lain pada muka. La. Baiklah, kita pindah ke ayat yang ketiga, ayat 232. Ayat ini nasihat kepada wali. La ta'dilu adlul wali, jangan halang anak-anak jagaan kamu daripada berkahwin. Jangan halang, jangan sekat. Orang jaga bawah je, tak kira lah anak dia sendiri ke, adik-beradik dia ke, siapa-siapa, yang penting dia wali. Kawan tu nak kahwin, mungkin sekat pula buat payah. Jangan. Ni ada setengah wali ni, Allah, payah pasal, payah perang atuk wali.
Jadi dalam Islam ada penyelesaian. Tengok ayat. Mari kita baca ayat. Lepas tu kita pergi cari wali hok payah pasal ni. Duk mana dia? Wa idza talaqtumun nisaa فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu, wali, tok wali nikah, menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka. Jangan. Dia gila mula dua tu. Ingat balik cik adik dengan cik abang ni, maaf lah weh, kita tersalah dulu, panah barang lah, panah apa benda, nyesal, janji nak hidup semati, nak juruh dah ni, nak jadi baik, mari minta semula dengan abai pa, aku nak balik adik awak, ngelak, marah dia. Maka Allah kata, wali jangan halang. Apabila mereka laki-laki dan perempuan itu bersetuju sama sendiri dengan cara yang baik yang dibenarkan oleh syarak, demikianlah diberi ingat dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan apa jua yang baik untuk kamu, sedang kamu tidak mengetahui. Apa cerita? Tulis awal. Dia panggil sabab nuzul, sebab turun ayat ni. Daripada Ma'qil bin Yasar, dia riwayat kita ni kepada Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri tabi'in, Ma'qil ni sahabat. Dia kata, Ma'qil kata ayat ini turun kepada dia. Dia kahwinkan adik perempuan dia dengan seorang laki-laki. Lepas tu dua orang ni berkelahi, cerai sampai habis iddah, tak rujuk. Bila habis iddah, lama-lama duk termenung seorang, tidur peluk bantal tak lena. Dia pun bicara balik dengan bekas isteri dia, macam mana kalau kita rujuk balik? Saya pun rasa bersalah dulu, minta maaf lah. Kita buka lembaran baru. Ayat sastra sikit lah dah. Buka lembaran baru. Kita nak baik semula ni, lagu mana? Bekas isteri pun setuju. Tak apalah bang, kalau macam tu awak pergi minta dengan abang saya lah, sebagai wali dia, Ma'qil. Kawan ni pergi minta, Ma'qil marah. Mamak, kalau nama mamak tahu nama apa ni, tak sebut. Zawajtuka ukhtali, zawajtuka, dia kata, aku kahwinkan adik aku. Wa farrajtuka, aku siapkan persiapan sebagai pengantin. Wa akramtuka, aku muliakan kau sebagai adik ipar. Fatallaqtaha, mu cerai adik aku deh. Summa jita takhtubuha, lo ni mari sengih-sengih nak minta semula. La, beke makin ni, no, dia kata, wallahi la ta'udu ilaika abada, aku tak akan kahwin adik aku denganmu selama-lama. Balik-balik. Beke marah juga abang pun. Main orang main-main dengan anak gini kan. Ya. Wa kana rajulan la ba'sabi. Jadi suami dia tu perangai tidak kata buat orang tak jauh, cuma kata orang gigit dengan lidah lagi tergigit. Adalah kira-kira yang tak betul. Sekarang dah menyesal. Adik Ma'qil ni pula nak dah ke bekas suami dia tu. Ingat cerita lama. Alah. Akhirnya turun ayat Quran. Pasal tu ayat Quran ni tuju pada wali. Fala ta'duluhun, wali mu jangan sekat orang yang kamu jaga nak kahwin. Bagi
Bila turun ayat, Nabi panggil Maqil baca ayat ini, terus dia respon, al-an. Maqil kata, ya Rasulullah, al-an, sekarang juga saya lakukan apa yang diperintah oleh Allah. Fazawwajaha iyyahu, dia perkahwinlah adik dia tadi dengan bekas suami dia. Alhamdulillah, selamat pengantin baru. Hadis rawahul Bukhari. Sahabat-sahabat ni waqaf inda nusus. Sahabat Nabi ni cepat turun ayat Quran ke, keluar hadis Nabi, arahan Nabi, tak bantah, tak kata apa perangai lagu ni. La. Bila Allah perintah la ta'dulu, mak dia kata al-an, sekarang saya kahwinkan mamak ni dengan adik aku. Habis. Selesai masalah. Pergi cari kambing, buat walimah. Maka ayat ini Allah Ta'ala kata, apabila suami itu cerai, tamat tempoh, dia mari nak nikah semula, suami wali jangan menyusahkan perkahwinan. Dengan syarat dua orang itu setuju, adik dia pun setuju, bekas suami dia pun setuju, maka tak ada hak wali untuk menyekat. Jangan duk sekat. Zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Demikianlah nahyul auliya, Allah Ta'ala larang para wali jangan duduk buat benda-benda yang tidak baik, menyekat anak-anak jagaan mereka, adik-adik dia daripada berkahwin lain. Tuhan kata, kalaulah mereka itu dengan nasihat, kalaulah mereka itu beriman pada Allah Azza wa Jalla, munak ke tidak? La ni dia mari minta dengan baik. Kalau dia mencuri 2 ekor tu, tak buat lari ke, malu muka, ataupun dia pergi berzina 2 tu, boleh dosa. Jadi Allah SWT bagi tahu pada wali, berimanlah pada Allah dengan hari akhirat. Zalikum azka lakum wa athhar. Mu ikut arahan Allah Azza wa Jalla itu, ikut syariat Allah Azza wa Jalla, para wali, azka lakum wa athhar, lebih baik pada jiwa kamu dan lebih bersih hati kamu daripada dosa-dosa, daripada permusuhan, daripada duduk syak wasangka. Adik aku ni duduk main WhatsApp ke 2 orang ni, nikah ikut dia, nak main apa pun bini dia sibuk awak. Nah, jadi kalau tak menikah, banyak benda mudarat akan berlaku. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala tahu apa yang dia syariatkan, kamu tak tahu. Ikut je syariat Allah Ta'ala, tak usah duduk kerah kepala, tak usah duduk kerah, mu jangan rasa pelik, sebab arahan Allah Ta'ala ni bercanggah dengan adat wali-wali zaman Arab dulu. Tak mau beri lagi kepada orang yang dah cerai adik dia nak nikah balik, no. Itu dia panggil adat budaya. Sekarang ni adat kita lawan dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Maka kamu kena akur kepada arahan Allah. Jangan duk main adat istiadat. Kata orang biar mati anak, jangan mati adab. No, biar mati adab, jangan lawan syariat. Tulis mula kata-kata hikmah ni. Biar mati anak, jangan mati adab. Kita kata la, biar mati adab, jangan lawan syariat. Itu baru betul kita punya istilah. Jadi sekarang ni para jemaah sekalian, ini di antara hikmah Allah SWT beri kepada kita. Kita ambil 5 faedah daripada ayat yang kita baca ni secara ringkas, insya-Allah. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du. Kalau kamu cerai lagi kali yang ketiga, tak halal lagi bagi suami dia kecuali nikah, isteri nikah lain, nikah sungguh, bercerai pula. Dia panggil tuan-tuan tanda. Perceraian kali yang ketiga dia panggil bain, tolak bain, mana tolak putus. Bainunatin kubra, putus, orang Kelantan kata putus pah. Berkerak arang, patah arang, kerak rotan, mana tak boleh nak sambung balik. Habis nak sambung macam mana? Nak sambung tak kena pergi cari, kena lepas pada isteri itu nikah lain, berlaku persetubuhan sungguh-sungguh, bukan kata main-main ya. Dan suami yang kedua berkelahi pula dengan bini dia, cerai balik, maka pada ketika itu barulah habis iddah, barulah dia boleh kahwin semula kepada isteri dia
bekas isteri tadi. Adapun nikah muhallil kalau dia ittifaq nikah 3 hari 4 hari macam Syiah nikah mutaah tu, itu nikah tak sah. Main jangan duduk gurau Cina buta ni pasal tu Nabi kata Allah Taala laknat Cina buta. Cina ni bukan bangsa istilah orang Melayu. Saya pun tak nak guna sebenarnya, guna bangsa orang. Kambing taisul musta'ala senang tak? Siapa dia jadi kambing pinjam ni, Allah Ta'ala laknat. Sebab dia main-main dengan apa? Dengan perkahwinan di situ. Ada setengah ulama kata jangan sebut dalam akad dia. Jangan sebut dalam akad. Dia janji luar. Mun nikah dengan bini dengan ni janda dia ni, suami hok gila ni, kata mun nikah dengan janda aku bagi piti 1000 ke. Gi mak mahkamah kahwin, gi menikah. 3 hari je dengan lebih. Janji luar. Lepas tu dalam akad nikah jangan sebut langsung berapa hari. Sah ma'al karahah. Ada ulama kata, Hanafi dengan Syafi'i kata sah tapi makruh. Sebab langgar hadis Nabi tadi, la'anallah. Jadi pandangan yang pertama tadi lebih kuat. Pandangan Imam Ahmad kata tak sah, sebab bila benda laknat, mana benda tu dosa besar. Yang penting saya tak putuskan di sini secara tuntas. Tuan-tuan pergi ke pejabat qadi, tanya khabar di sana. Apa undang-undang yang diguna pakai di Malaysia supaya kita tidak celaru. Jadi para jemaah sekalian, itu yang pertama dalam masalah cerai talak 3. Orang panggil cerai cari pasal. Dah awak pilih pasal sendiri, kau pandai-pandailah sendiri nak menyelesaikan masalah. Yang kedua, kita pergi kepada faedah yang kedua. Allah SWT sebut, tengok dalam ayat ini, fala junah alaihi ma an yataraja'a in zanna. Syarat nak rujuk balik ni, bukan orang tolak 3 ni, orang tolak 2. Tolak 1 ke tolak 2 ke, tolak 3 putus dah, tak boleh buat apa dah, kena Cina buta dah. Dalam ayat ini Tuhan kata in zanna, kalau kamu berdua ada sangkaan kuat bahawa kamu ni kalau rujuk balik tak kelahi dah, tak jadi Tom Jerry dah, jadi juruh-juruh dah kan. Itu dia panggil iktifak bizan. Cukuplah dengan kita ada sangkaan kuat bahawa benda akan datang ni baik. Nak yakin 100% tak tahu, tak boleh nak buat apa, tak boleh nak yakin. Kalau yakin tak ada lah cerai kali yang ketiga. Tapi biar ada apa ni, ada zon ni maknanya keyakinan, sangkaan yang kuat, kita boleh berdamai, barulah boleh rujuk balik. Tapi kalau awal-awal lah kita dua ni kalau rujuk balik jadi semula ni, jangan rujuk, jangan duk main dengan hukum Tuhan, jangan duk main dengan hukum Allah Ta'ala. Pergi rujuk, lepas tu pergi rujuk, lepas tu pergi balas pula. Kita kata jangan, para jemaah sekalian, jangan duk main dengan hukum Allah, jangan duk main dengan undang-undang Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam ayat Tuhan kata watilka hududullah, itulah batasan yang Allah Ta'ala buat, itulah balasan yang Allah Ta'ala buat. Jadi anna la ya'rifu hadhil hudud, kita tak tahu batasan yang mana halal, mana haram, mana dalam perkahwinan setakat mana boleh, setakat mana tak boleh, kecuali ahlul ilmi. Bila orang ada ilmu, dia baca ayat Quran, dia baca hadis, ahli-ahli fiqh telah menggariskan garis panduan SOP perceraian dan SOP rujuk balik. Maka Allah Ta'ala nyatakan dalam ini yubayyinuha liqaumin. Allah Ta'ala dah nyatakan ayat ni jelas. Rujuk tu 2 kali je, kali yang ketiga tak boleh. Mu jangan main-main dengan hukum. Kalau nak cerai sungguh, jangan duduk main apa ni, renew rujuk lah. Ini semua ni Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, para jemaah sekalian, supaya kita tidak mudah koyak, supaya kita tidak mudah bermain-main dengan undang-undang Allah Azza wa Jalla. Jangan duk main dengan undang-undang Tuhan. Kalau awak tak suka, tak sukalah kan? Kalau awak suka, sukalah. Jadi ini dia panggil permainan apa ni,
hukum Allah Azza wa Jalla jangan duk main. Pada itulah ayat yang keempat, oleh faedah yang keempat, Allah kata rujuk tu 2 kali je. Fa amsiku bi ma'ruf aw sariu. Tuan ulang sekali lagi ayat ni. Ayat lepas ada dah. Mari ayat ni ulang pula, nak betapa peringatan daripada Allah Azza wa Jalla mu hidup dengan cara baik, berpisah dengan cara damai. Mu nak rujuk balik, rujuk sungguh-sungguh. Jangan duk main-main. Nak cerahlah. Kemudian Tuhan bagi amaran, wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsah. Siapa dia buat juga lepas pada Tuhan larang, gantung juga perempuan ni tak bertali, ataupun pergi rujuk untuk buat main-main, ataupun apa saja perbuatan yang tidak ma'ruf, maka semuanya orang ini telah menghina diri dia sendiri dengan melakukan kezaliman, buat dosa, buat benda mungkar, buat perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, yang terakhir, fala ta'duluhunna, mu jangan halang anak-anak yang bawah jagaan kamu nak kahwin. Lebih-lebih lagi janda-janda ni, sebab janda ni dia power. Al-ayyimu, dalam hadis kata al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha. Janda dia lebih hak menentukan dia nak bini, nak berlaki lagi ke tak nak, sebab dia janda. Al-bikru anak dara tak apa, ayah dia paksa sebab dia tak ada pengalaman. Aku nak nikahmu ni dengan mamak ni, aku kenal ke budak ni ju baik. Anak dia kata, tak apa suka ayah, nikahlah. Dia boleh. Tapi anak janda lah, tak boleh paksa, tak boleh halang. Menak aku tak say dengan mak, tak say ayah, saya dah perik. Orang kata orang luka masih lagi berdarah, bahasa sikit. Luka maknanya fobia lagi, dia kena cerai ke suami yang pertama dulu, dia tak nak nikah lain lagi, tak boleh paksa sebab pengalaman hidup mungkin boleh jadi dia nak boleh cerai itu berat dalam hidup dia. Mana kalau dia nikah pula seolah dia masuk dalam satu dalam kawasan yang menyeksakan diri dia. Ramai orang perempuan lagi tu kita jumpa, dia kata saya tak kahwin dah Ustaz, pasal suami yang pertama dulu buat ke saya. Dia jadi fobia, dia panggil fobia ni maknanya perik. Kelantan kata perik nak nikah lain. Ada juga lagu tu. Ni setengah makcik-makcik kita ni tak ada fobia. Lambat orang mari cumik ya. Alah, 65 tahun nak berlaki lagi makcik ni buat saya tidur je. Bila-bila duk pondok nikah lah, nak kata apa, kita tak boleh larang, dah dia nak menikah. Jadi orang perempuan yang sudah janda, dia berhak untuk menentukan dia nak ke tak say. Bagi anak dara, kena cepat. Nasihat saya kepada wali, jangan menyusahkan perkahwinan anak-anak, jangan. Lo ni dunia ni terlalu, otak kita ni terlalu apa? Terlalu dok keduniaan sangat. Mari orang mari minta mula-mula tengok mana selit gaji. Budak ni kata, saya bukan mari minta dengan bank, nak minta pinjam bank ni, mari nak menikah dengan anak awak, ada minta selit gaji, nak tengok gajimu berapa. Kawan tu pula nak tengok kereta, pinjam kereta besar masuk keran. Kereta besar tu tak tahu kereta pinjam tu, kereta duduk tunggu kedai kopi luar tu ya padahalnya. Nah, malah balik tu payah. Kita kena tengok, Nabi sebut dalam hadis, iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Nabi kata, apabila datang kepada kamu orang yang kamu berkenan dengan dia. Yang ana dah tulis satu risalah ni, menarik. Tajuk dia kewajipan yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai. Sedap ke tajuk tu, kebahagiaan yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai. Di antara ni lah wali-wali yang tak bertanggungjawab, majlis perkahwinan tak ikut syariat. Ini semua kita nasihat. Jadi wali jangan menyusahkan perkahwinan. Kalau orang mari minta iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, orang mari minta mu dengan molek, budak ni juru ada khijah,
Perangai pun tak ada kata dia ni bahasa jenis main-main. Kahwinkan. Kalau tak kahwin juga akan jadi fitnah pada anak kamu ataupun akan jadi fitnah kepada kehidupan kita. Jangan payah. Ni dalam buku kita ni Keindahan Islam. Tuan-tuan cari buku ni, saya syorkan. Buku ni kembar kepada buku yang kita baca pagi Jumaat, Islam Agama Sempurna. Kita sebut tentang keindahan Islam dalam perkahwinan, dan juga dalam perceraian kalau perlu, dalam rujuk balik, dan jangan lupa dalam berpoligami. Ini bagian panah lain dia panggil. Ana jumpa seorang ustaz, Allah yarham, ni enggak ada dia. Dia sebuah hospital di utara. Dia ajak anak ceramah. Dia kata anak nak cerita ke ustaz supaya ustaz boleh bawa cerita kepada orang ramai. Seorang budak perempuan, kawan dia kerja kilang, sama-sama kilang ya dua tu. Mak kilang belaka, mari minta nak kahwin dengan budak ni. Ayah tak bagi sebab kerja kilang. Bila tak bagi, dua ekor ni gila bebas jalan sana sini, akhir sekali termengandung, beranak di hospital. Saya tak sebutlah sebuah hospital besar di bandar besar. Ustaz ni sambut sebagai ustaz, dia kena pergi azankan budak. Dia kata jangan herannya bapak jantan ni mari macam suami. Dia bawa pampers lah, dia mari jaga mak budak tu, bukan bini dia. Akhir kali ustaz ni panggil kaunseling. Kenapa kamu berzina dua ni? Dia kata, ustaz minta maaf lah, saya tak nak zina, saya nak kahwin. Berkali-kali lagi minta dengan ayah perempuan ni, tak bagi. Akhirnya kami digoda oleh syaitan, terjebak dengan benda ni. Allah Ta'ala ni maha kaya. Orang zina ni sekali dia buat, boleh anak. Orang lain bertahun-tahun menikah, ada 4-5 tahun dah, buat juga, tak boleh anak pakai ni. Tengok maha kaya tu, Tuhan nak uji. Dia kata sekali dia buat, ngandul lalu. Lepas tu dia sudah pula, kita tak tanyalah, ustaz kata. Jadi habis apa kamu ni kenapa tak menikah? Dengar ni ayah weh, mak payah basah ni. Budak mak kilang ni kata, kami nak tunjuk pada bapak dia bahawa mak kilang pun pandai juga buat anak. Ustaz tu kata, aku kalau tidak sabar, aku ambil kerusi, aku hempuk atas kepala budak ni. Sedapnya bercakap. Na'udzubillah min ghadabillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Tengok di akhir ayat Tuhan kata, zalikum azka lakum athhar. Kalau kamu ikut undang-undang Allah, ikut peraturan Allah, ikut nasihat yang Allah Ta'ala beri, itulah yang akan membersihkan jiwa kamu, menenangkan hati kamu. Marilah kita bersih jiwa, tenangkan hati, permudahkan urusan perkahwinan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati anak-anak kita semua. Barakallahu lakum. Allah Ta'ala berkati perkahwinan mereka. Siapa dia nak risalah ni boleh minta dengan admin kita 018 9000 235. InsyaAllah kita akan hantar benda ni. Kalau nak buku ni, cari dalam www.dartaibah.com. Mudah-mudahan ada, ataupun mana-mana kedai buku, ambil baca, jangan beli tak baca, rugi ilmu. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung besok ayat 233, ayat hukum ar-rada'ah, hukum anak susuan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.